Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kajian berkenaan pembangunan dan kebolehgunaan modul latihan peningkatan prestasi MLPP. Pada tahun 2011, JPA telah menetapkan melalui Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu setiap kaki tangan awam perlulah berprestasi tinggi. Namun pada tahun 2012, pemandu melaporkan prestasi kerja kaki tangan awam semakin menurun. Manakala pada tahun 2015, Tan Sri Dr. Ali Hamzah iaitu Ketua Setiausaha Negara pada ketika itu menyatakan terdapat 2,943 penjawat awam yang mencatatkan prestasi kerja rendah dengan markah penilaian prestasi di bawah 60% dan terlibat dengan pelbagai isu di organisasi dan juga disiplin. Sedangkan sebagai seorang penjawat awam perlulah merupakan seorang yang berkualiti, mencerminkan pencapaian kecekapan Roziana 2018, prestasi pada tahap yang tinggi, Zaleha et al. Pada tahun 2017 serta perlu meminimumkan setiap kelemahan Rosli et al. Pada tahun 2007. Ini kerana menurut Audia dan Griffith 2006 menyatakan pegawai yang berprestasi rendah boleh mengancam fungsi normal di tempat kerja, manakala Mustafa pula menyatakan bahawa pekerja yang ada matlamat berpotensi boleh dibantu dengan memberi bantuan latihan agar mereka dapat membantu prestasi kerja mereka. Manakala Pulakos, Hansen, Everett dan Moyen mengatakan bahawa dalam kita mengurus pekerja yang prestasi rendah ini perlu melalui proses yang berasingan iaitu tersendiri, iaitu perlunya ada pelan peningkatan prestasi bertujuan menyedarkan bahawa mereka itu berprestasi rendah. Manakala Hazaila tahun 2020 menyatakan pelan peningkatan prestasi yang baik mampu membantu individu meningkatkan kekuatan diri dalam bertingkah laku, berfikir dan merasa positif bagi meningkatkan prestasi di tempat kerja. Manakala menurut teori yang dikemukakan oleh Swanson tahun 2001 iaitu teori HRD, terdapat 3 perkara utama yang dinyatakan oleh beliau iaitu beliau menyatakan bahawa pembangunan sumber manusia adalah satu proses yang sistematik dalam membangunkan kepakaran individu melalui latihan yang dijalankan. Seterusnya, latihan ini sebenarnya bertujuan untuk membaiki prestasi seseorang individu dalam sebuah organisasi dan perkara yang perlu diberi perhatian dalam memberikan latihan kepada individu-individu yang terlibat adalah dengan membangunkan sumber manusia itu daripada aspek dimensi sistem, dimensi psikologi, dimensi ekonomi dan juga dimensi etika. Kajian lepas pula menyatakan daripada aspek dimensi psikologinya memang terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kendiri. Dikatakan bahawa peningkatan kerja ini juga dipengaruhi oleh motivasi pencapaian Baruch 2004 dan manakala motivasi pencapaian yang tinggi ini akan melahirkan individu yang berprestasi tinggi. Dimensi psikologi juga mengatakan melalui Prochaska 2008, perubahan tingkah laku itu perlu melalui satu proses, masa dan tahap yang tertentu. Iaitu seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, iaitu pelan peningkatan prestasi tersebut. Seterusnya, dimensi sistem merujuk kepada 3 aspek utama yang terdapat dalam prestasi kerja, iaitu prestasi tugas, prestasi konseptual dan juga tingkah laku kerja yang tidak produktif di mana sekiranya prestasi tugas dan prestasi konseptual ini dipertingkatkan akan mempengaruhi prestasi kerja, manakala tingkah laku kerja tidak produktif ini eloklah dikurangkan berdasarkan perkara-perkara yang boleh menyekat tingkah laku tersebut daripada berterusan. Dan yang terakhir adalah dimensi etika yang merujuk kepada nilai kerja. Sebagai seorang penjawat awam, nilai kerja ini amatlah utama kerana ianya merupakan faktor penting yang boleh mempengaruhi motivasi, pemikiran tingkah laku serta prestasi kerja. McShane, von Gilnau 2018, Nelson dan Quick 2009. Oleh yang demikian, permasalahan kajian di dalam kajian ini adalah merujuk kepada Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 2015. Pelaksanaan dasar pemisah exit polisi menyatakan pegawai yang berprestasi rendah iaitu mereka yang berada pada prestasi di bawah 60% boleh ditamatkan perkhidmatan sekiranya tidak berjaya meningkatkan prestasi setelah melalui intervensi yang diarahkan. Oleh yang demikian,
wujud keperluan pencegahan terhadap penurunan prestasi, terutamanya bagi pegawai yang prestasi sederhana agar tidak terjerumus kepada prestasi rendah dan melalui proses pencegahan iaitu seperti modul latihan untuk tujuan meningkatkan prestasi. Oleh yang demikian, objektif kajian ini pertama adalah untuk membangunkan modul latihan peningkatan prestasi. Kedua, menilai keabsahan kandungan modul latihan peningkatan prestasi. Ketiga, mengenal pasti kebolehpercayaan modul latihan peningkatan prestasi. Dan yang keempat, mengenal pasti kebolehgunaan modul dari aspek kandungan reka bentuk kebolehgunaan modul dan juga keberkesanan modul. Objektif dan analisis yang akan digunakan di dalam kajian ini yang pertama adalah membangunkan modul latihan, kaedahnya menggunakan model ADI, menilai keabsahan modul, borang soal sidik keabsahan modul. Di sini kita menggunakan 4 orang untuk kefahaman modul dan ketepatan bahasa serta 8 orang untuk nisbah keabsahan kandungan, mengenal pasti kebolehpercayaan modul dan submodul, iaitu borang soal sidik bagi setiap satu submodul dalam MLPP dengan menggunakan ujian kebolehpercayaan Chromebus version 23 dan juga digunakan semasa ujian rintis 32 orang responden. Dan akhir sekali mengenal pasti kebolehgunaan modul dengan menggunakan borang soal sidik kebolehgunaan modul dengan melihat kepada min dan sisihan piawai. Masih lagi melaksanakannya semasa ujian rintis terhadap 32 orang pegawai, 32 orang responden yang terdiri daripada pegawai perkhidmatan bukan pendidikan berprestasi sederhana. Metodologi kajian ini adalah pertamanya reka bentuk kajian secara berbentuk kajian secara reka bentuk dan pembangunan DDR kaedah kuantitatif. Seterusnya populasi adalah pegawai perkhidmatan bukan guru berprestasi sederhana yang berada di bahagian JPN dan PPD. Seterusnya 3 instrumen iaitu soal selidik keabsahan modul, soal selidik berdasarkan submodul untuk kebolehpercayaan modul dan soal selidik kebolehgunaan modul dan seterusnya kaedah persempelan. Untuk tujuan kali ini, persempelan adalah secara bertujuan iaitu 32 orang untuk kajian rintis bersifat homogeneous dan juga menggunakan satu PPD yang mempunyai jumlah responden yang ramai. Ini adalah objektif yang pertama iaitu modul latihan peningkatan prestasi. Berdasarkan teori HRD Swanson tadi 2001, 3 dimensi yang kita nyatakan di sini iaitu dimensi psikologi diwakili oleh efikasi kendiri, motivasi pencapaian perubahan tingkah laku, dimensi sistem oleh 3 aspek prestasi kerja iaitu prestasi tugas, prestasi konseptual, tingkah laku kerja tidak produktif dan dimensi yang ketiga adalah dimensi etika diwakili oleh nilai kerja. Dalam membangunkan modul ini, saya telah mengintegrasikan The Trans-Theoretical Model, TTM, yang mempunyai 5 peringkat pra-pertimbangan, pertimbangan, penentuan, tindakan dan pengekalan dengan Cognitive Behavior Therapy yang diwakili oleh kognitif, emosi dan tingkah laku dan juga menggunakan model pembangunan ADI iaitu 5 peringkat pembangunan modul, analisis, design, development, implementation dan evaluation dan akhirnya terhasillah modul latihan peningkatan prestasi atau MLPP. Ini adalah hasil daripada ringkasan daripada modul MLPP berdasarkan submodul yang dinyatakan. Dapatan kajian dan perbincangan dalam kajian ini merujuk kepada keabsahan kandungan yang mana saya melihat kepada keabsahan kandungan CVR yang mana dikatakan bahawa CVR melebihi 0.7 adalah telah mencukupi untuk menyatakan bahawa keabsahan modul itu berada pada tahap yang tinggi. Justru keabsahan modul yang didapati yang telah saya laksanakan adalah 0.93 melebihi tahap modul yang ditetapkan iaitu 0.70 manakala setiap submodul tersebut penilaian keabsahan kandungan adalah 0.86 sehingga 0.96 menunjukkan bahawa keabsahan kandungan bagi modul latihan peningkatan prestasi adalah tinggi seperti mana yang disarankan oleh Siddiq Maknoh 2005, Takmen dan Wahid 1981 dan Abu Bakar Nordin 1995. Ini adalah ringkasan daripada keabsahan kandungan modul yang dinyatakan tadi. Seterusnya adalah kebolehpercayaan modul latihan peningkatan prestasi. Kebolehpercayaan ini adalah berdasarkan soal selidik yang telah digunakan untuk menilai prestasi kerja, efikasi kendiri, motivasi pencapaian nilai kerja, perubahan tingkah laku. Hasilnya adalah bagi setiap submodul adalah melebihi 0.839 sehingga 0.94 menunjukkan nilai
kebolehpercayaan bagi setiap satu submodul itu adalah tinggi, manakala keseluruhan modul latihan itu adalah 0.91. Kebolehpercayaan ini adalah menunjukkan setiap peserta dapat mengikuti aktiviti yang terdapat dalam modul ini dengan baik. Russell 1974. Dan last sekali adalah kebolehgunaan modul latihan peningkatan prestasi. Di sini saya menggunakan min dan sisihan piawai. Dengan melihat kepada 4 konstruk utama, kandungan modul, reka bentuk modul, kebolehgunaan modul dan juga keberkesanan modul, hasilnya menunjukkan bahawa min dan sisihan piawai dalam modul ini adalah tinggi dan menunjukkan tahap kebolehgunaan modul MLPP adalah pada aras yang tinggi. Muhammad Sahandri et al. 2013 dan juga Mas Farizan dan Yusof 2020. Kesimpulan kajian, membangunkan modul latihan MLPP dengan menggunakan model reka bentuk ADI serta mengintegrasikan The Trans-Theoretical Model, TTM dan Cognitive Behavior Therapy dalam menghasilkannya. Keduanya menghasilkan MLPP yang mempunyai latihan yang mempunyai tahap kesahan nilai kebolehpercayaan serta kebolehgunaan yang tinggi. Dan yang ketiga, hasil kajian menyumbang dari aspek pembangunan latihan untuk tujuan meningkatkan prestasi kerja dalam kalangan pekerja di organisasi. Dalam kajian saya merujuk kepada kalangan pekerja yang terdapat di Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu sahaja, sekian, terima kasih.